Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton pada hari ini. Moga-moga perjumpaan dan juga pertemuan kita ini akan sentiasa mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya-Allah pada kali ini kita akan sama-sama nak membincangkan, nak berkongsi satu perkara yang cukup besar yang memberi makna kepada kita, iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan bulan Rejab. Nampaknya macam dah tak lama dah kita nak masuk ke bulan Ramadan. Kerana kalau kita lihat sebelum Ramadan itu bulan Syaban, kemudian bulan Rejab. Jadi ini bulan persediaan kita. Bila masuk saja bulan Rejab, kita dah kena ada persediaan dari segi ilmu, persediaan mental, persediaan fizikal dan pelbagai lagi persediaan yang mesti untuk kita sama-sama cari dan juga teladani agar bila masuk bulan Ramadan kita tak rasa terkejut, kan? Kita rasa seronok dan kita rasa bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan bulan Ramadan. Jadi sebelum nak masuk bulan Ramadan, mesti ada bulan orientasi dia dulu, kan? Bulan pendahuluan. Apa yang kita nak buat? Itulah bulan Rejab. Dan dalam bulan Rejab ni kita nak kongsikan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam bulan Rejab. Sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa penting ataupun peristiwa-peristiwa besar yang terdapat dalam bulan Rejab ni. Cuma kali ni kita nak ambil 5 je dulu. Jangan banyak-banyak, kan banyak-banyak kan tak ingat kan. Jadi kita ambil 5 je dulu supaya kita jadikan sebagai pengajaran, ilmu dan juga perkongsian kepada yang lain. Nanti kalau dah tahu boleh kongsi dekat orang yang lain. Baiklah, 5 perkara penting ataupun peristiwa-peristiwa yang besar, ada nilai dalam sejarah ataupun nilai yang cukup istimewa dalam agama kita. Inilah yang mesti sama-sama untuk kita teladani. Yang kelima-lima ini memberi maksud yang terbesar dalam agama kita. Jadi ini yang berlaku dalam bulan Rejab dan insya-Allah kita sama-sama fahami. Yang pertama, ada satu peristiwa penting yang berlaku dalam bulan Rejab, iaitu pada 767 Masihi, iaitu lahirnya seorang manusia yang cukup istimewa, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mengasaskan mazhab Asy-Syafi'i. Siapa lagi kalau tidak lain tidak bukan, iaitu lahirnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i lahir pada 767 Masihi. Jadi kita ni bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Kebanyakan daripada kawasan di Nusantara, contohnya di Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia dan juga lah kebanyakan di negara-negara Asia, semuanya bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Jadi sebab itu kita beramal dengan cara salat, cara puasa, cara berzakat dan keseluruhan yang berbentuk ibadat itu. Muamalat juga ada sedikit, apa sahajalah dalam bab munakahat pun, dalam bab jihad, dalam bab jenayat, banyak kita ambil daripada konsep Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita nak tahu juga kan, bila Imam Syafi'i lahir? Jawapan dia dalam bulan Rejab 767 Masihi. Jadi Imam Syafi'i ni, kalau kita nak ambil cerita sikit, dia ada seorang guru. Dan guru dia ni, kalau kita katakan guru dia banyak, semua guru hebat-hebat. Nak lahirkan Imam Syafi'i ni mana boleh orang yang biasa-biasa kan? Mestilah anak murid yang hebat lahir daripada guru-guru yang memang terbaik. Jadi dalam ramai-ramai guru Imam Syafi'i ni, ada seorang guru yang cukup istimewa, yang bukan di kalangan orang lelaki, tetapi di kalangan muslimah, di kalangan orang perempuan. Siapa nama dia? Sayyidatina Nafisah. Sayyidatina Nafisah, iaitu satu orang perempuan yang cukup baik, yang cukup mulia, yang memberikan penjagaan kepada Imam Syafi'i dan kemudian memberikan maksud yang terbaik dalam kehidupan Imam Syafi'i. Itu kisah Imam Syafi'i. Yang kedua, hijrah pertama ke bumi Habsyah, iaitu pada 615 Masihi. Sebab itu kalau kita semak-semak kata para sejarawan, hijrah pertama sebelum ke Taif, sebelum ke Yathrib, iaitu Madinah Al-Munawwarah, bergerak dulu ke Habsyah. Jadi ianya berlaku dalam bulan Rejab. Dan yang ketiga, pada 662 Masihi, berlakunya satu peristiwa yang cukup besar, peristiwa yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, berlaku dalam bulan Rejab. Sebab itu masuk je bulan Rejab, kita akan cerita dah
ceramah Isra' Mi'raj, menghayati perjuangan Nabi Isra' Mi'raj, menghayati pengorbanan Nabi dalam Isra' dan Mi'raj. Sebab itu kita kalau tengok cerita Isra' Mi'raj ni memang kita terkejut. Sebab kita bukan nak cerita pasal apa yang berlaku di waktu Nabi SAW diangkat sewaktu berada di langit, tapi apa yang Nabi terima, apa kecaman, apa komen, kan, apa kata-kata netizen di zaman Quraisy ketika itu bila tengok Nabi SAW turun, cerita yang Nabi ni pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke Al-Aqsa. Agak-agaknya bagaimana netizen zaman Nabi nak mengadaptasi cerita zaman Nabi itu, cerita kisah Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi ini kisah yang besar berlaku dalam bulan Rejab. Kena tahu, kena ambil tahu juga sama-sama. Yang keempat, berlakunya dalam bulan Rejab pada 9 Hijrah, iaitu berlaku perang Tabuk. Ini yang keempat. Perang Tabuk, satu perang yang jauh daripada lokasi perang di zaman Nabi SAW. Kita ada perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Hunain. Ini semua berlaku di dalam kawasan Makkatul Mukarramah ataupun berdekatan dengan Madinah Al-Munawwarah. Tapi perang Tabuk dia berlaku jauh, berlaku di Syam, berlaku di Tabuk. Tabuk ni kalau dengan Madinah lebih kurang 8 ke 9 jam naik bas yang paling laju. Bayangkan zaman Nabi, tak ada bas, tak ada kereta, tak ada motor, naik unta, naik kuda, berapa hari untuk Nabi sampai ke sana. Sampai saja ke sana, lari, cabut. Kan orang kata kelang kabut, orang Rom waktu tu yang dipimpin oleh Hercules tak boleh berperang dengan Nabi. Sebab apa? Takut, gementar. Walaupun jalan jauh, sahabat Nabi masih lagi bersemangat nak berperang. Jadi dia orang tengok, uish, lain macam sahabat Nabi ni. Nabi pun lain macam punya kekuatan. Jadi kita cabut larilah, tak payah perang. Itulah peperangan Tabuk. Dan yang kelima, yang berlaku pada 583 Hijrah, iaitu kisah ataupun sejarah besar bagi umat Islam, iaitu pembebasan Baitul Maqdis. Sayyidina Umar ibn Khattab, dia dah menjaga Baitul Maqdis daripada diambil ataupun dijajah oleh orang-orang barat ketika itu. 500 tahun di bawah jajahan Sayyidina Umar, kemudian ditangkap ataupun ditawan kembali, dikongker kembali oleh orang bukan Islam dalam tempoh 50 tahun. Maka Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 553 Hijrah akhirnya dia menawan kembali Baitul Maqdis. Siapa yang pernah pergi ke Palestin dapat tengok macam mana kesan-kesan sejarah yang ditinggalkan di kota Palestin ataupun di Baitul Maqdis. Jadi ini 5 perkara penting, 5 peristiwa besar yang terdapat dalam bulan Rejab. So bulan Rejab bukan bulan yang biasa-biasa. Disebutkan juga sebagai bulan-bulan haram. Di dalamnya juga ada pelbagai fadilat, ada banyak kelebihan. Kalau kita nak cerita memang tak lengkap, memang tak sempurna nak dalam tempoh yang sedikit ini. Tapi tak apalah, sedikit pun tak apa. Paling penting kita boleh faham, kita boleh amal dan kita tahu. Itu paling penting. Supaya bila kita masuk dalam bulan Rejab, kita akan faham apa nilai yang Allah Ta'ala sediakan dalam bulan Rejab ini. Jadi sebagai kesimpulan yang boleh sama-sama kita nak dapat ataupun kita nak adaptasi dalam kehidupan kita. Kita dah tahu dah, dalam bulan Rejab ni adanya lahir kisah Imam Syafi'i kan. Ada pula pembebasan Baitul Maqdis, ada kisah hijrah Nabi ke Habsyah, ada kisah perang Tabuk, ada apa lagi? Isra' dan Mi'raj. Wih, banyak. 5 ni. Kalau nak cerita banyak lagi kan. Lahir itu, lahir ni, cerita tu, cerita ni. Tapi 5 kisah-kisah besar ni nak memberikan satu maklumat kepada kita agar kita mengkaji. Sejarah-sejarah ini ditinggalkan bukan sekadar untuk kita ambil tahu. Macam saya sampaikan, tuan-tuan perempuan tahu je, tidak. Tapi kita nak kaji apa sebab berlakunya Isra' Mi'raj. Apa kesan lahirnya Imam Syafi'i. Bila Baitul Maqdis dah ditawan kembali umat Islam, hari ini dapat balik kepada orang bukan Islam oleh orang Zionis. Jadi bagaimana untuk kita dapatkan kembali? Di situ kita nak menimbulkan cita-cita dan matlamat tujuan kita. Jadi bulan Rejab adalah bulan semangat, bulan perjuangan untuk kita membina kehidupan yang lebih cemerlang. InsyaAllah, moga-moga kita memahami bagaimana bulan Rejab ini memberi maksud yang sebenar-benarnya dalam hidup kita, bulan persediaan, dan kita juga dan insya-Allah kita juga akan berperanan untuk menjadikan bulan Rejab ini bulan yang terbaik sebelum kita melangkah masuk ke bulan Syaban dan juga bulan Ramadan. Moga-moga apa yang kita telah kongsikan dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton pada ketika ini. InsyaAllah sampaikan kepada mereka yang tidak ada di sini. InsyaAllah ada banyak kebaikan yang dapat kita rasai bersama-sama. Kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.